Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 MPV Produksi Multimedia yang dikasihi. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran online kita dengan tajuk animasi 3 dimensi. Ada dua objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pelajar dapat menyatakan minima 3 daripada 5 kelebihan animasi 3D dalam produk multimedia. Yang kedua, menghasilkan satu lakaran animasi yang ada key poses dan in-between. Teruskan dengan topik yang pertama iaitu 5 kelebihan animasi 3 dimensi. Pertama, animasi 3 dimensi boleh menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Contohnya di sekolah, pelajar-pelajar boleh mereka cipta sesuatu alat yang baru yang lebih kreatif dan lebih berwarna-warni. Kedua, animasi 3D boleh menarik minat dan perhatian seseorang dalam proses pembelajaran. Ini kerana animasi 3D bukan sahaja melibatkan penggunaan warna-warna yang menarik, malah melibatkan proses pembinaan suatu objek ataupun watak yang mempunyai pergerakan yang seakan-akan hidup ataupun menyerupai keadaan sebenar. Kelebihan ketiga, kartun, iklan, filem dan klip video muzik yang disokong dengan animasi 3 dimensi akan lebih menarik. Keempat, animasi 3 dimensi boleh memberi latihan simulasi kepada pengamal perubatan. Contohnya, pengamal perubatan boleh melakukan pembedahan dalam bentuk visual yang dinamik dan realistik. Kelima, animasi 3 dimensi boleh memberi latihan simulasi kepada tentera dan juruterbang. Contohnya, tentera dan juruterbang boleh berlatih melaksanakan tugas-tugas berisiko dan berbahaya hanya melalui latihan simulasi dalam komputer. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, ini adalah ringkasan 5 kelebihan animasi 3 dimensi. Pertama, animasi 3 dimensi boleh menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Yang kedua, menarik minat dan perhatian seseorang dalam pembelajaran. Yang ketiga, boleh menyediakan kandungan yang menarik. Yang keempat, boleh memberi latihan simulasi kepada pengamal perubatan. Dan yang kelima, boleh memberi latihan simulasi kepada tentera dan juruterbang. Kita pergi kepada topik yang baru iaitu key poses. Key poses ialah pergerakan-pergerakan utama yang harus ditonjolkan dalam sesuatu babak ataupun scene animasi 3 dimensi. Tanpa pergerakan utama ini, jalan cerita ataupun aksi yang ditunjukkan akan kelihatan kurang realistik. Contohnya kita rujuk pada rajah 6.4.14 iaitu animasi lantunan bola. Animasi tersebut terdiri daripada 3 key poses yang utama. Yang pertama, apabila bola berada di permukaan rata. Yang kedua, apabila bola berada di puncak tinggi. Dan yang ketiga, apabila bola berada di permukaan rata atau mendarat. 3 keadaan ini diwakili oleh key poses 1, 2 dan 3. Kita lihat pula kepada in-between. In-between ialah bingkai yang menghubungkan di antara satu key poses dengan satu key poses yang lain. Fungsi in-between ialah menyempurnakan pergerakan di antara key poses tersebut. Kita rujuk pada rajah 6.4.15 iaitu animasi lantunan bola. Dalam rajah tersebut, in-between wujud di antara satu key poses dengan satu key poses yang lain. Contohnya, key poses 1 ada in-between, key poses 2 ada in-between dia dan key poses 3 juga ada in-between.
In between ini menyempurnakan lagi pergerakan yang berlaku di antara key poses tersebut. Apabila key poses dan in between dilakukan dengan baik, maka juru animasi akan dapat menghasilkan animasi yang lebih realistik. Baiklah pelajar-pelajar yang dikasihi, berikut ialah ringkasan key poses dan in between. Key poses ialah pergerakan-pergerakan utama yang harus ditonjolkan dalam satu babak 3 dimensi. Manakala in between pula ialah pergerakan terperinci yang menyokong pergerakan utama. Ini untuk menjadikan satu animasi pergerakan itu lebih kelihatan hidup. Sekarang kita tengok beberapa contoh key poses dan in between. Contoh yang pertama ialah animasi orang berjalan. Kita tengok di antara key poses 1 dan key poses 2 adanya pergerakan in between. Pergerakan in between ini adalah pergerakan untuk melicinkan lagi di antara key poses 1 dan key poses 2. Begitu juga di antara key poses 2 dan key poses 3 adanya satu lagi pergerakan in between. Ini untuk melicinkan lagi animasi pergerakan di antara key poses 2 dan key poses 3. Contoh yang kedua ialah animasi orang melompat. Pelajar-pelajar boleh nampak key poses 1, key poses 2 dan key poses 3. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang utama. Manakala pergerakan di antara key poses tersebut dinamakan pergerakan in between. Pergerakan in between ini akan melicinkan lagi animasi pergerakan di antara key poses tersebut. Ini akan menjadikan pergerakan itu nampak lebih realistik. Contoh yang ketiga ialah animasi orang membaling. Pelajar boleh nampak ada key poses 1, 2 dan 3. Key poses ini adalah pergerakan utama bagi orang membaling ataupun aksi orang membaling. Manakala adanya in between di antara key poses tersebut. In between tersebut tujuannya untuk melicinkan lagi pergerakan di antara key poses yang ada. Baiklah pelajar sekalian, sekarang kita telah selesai mengetahui tentang kelebihan animasi 3 dimensi dan juga key poses serta in between. Sebagai latihan pentaksiran, cikgu minta pelajar menghasilkan sebuah lakaran animasi pergerakan. Animasi tersebut, lakaran tersebut perlu dilabelkan di mana key poses dan in between. Lakaran itu perlu dilukis di dalam buku ataupun kertas kosong, kemudian setelah siap, hantar gambar pada cikgu untuk rekod pentaksiran bab ini. Contoh-contoh pergerakan, anda boleh search di internet melalui Google Image, type sahaja key poses dan in between, kemudian lukis di dalam kertas. Kemudian, senaraikan juga minima 3 kelebihan animasi 3 dimensi. Cikgu harap agar pelajar dapat memahami tentang bab ini. Jika ada yang tidak faham, pelajar boleh mesej kepada cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.